Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatidzah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya, dulu, kini dan selamanya, kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah, serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada hari ini Allah beri kita lagi peluang di 23 Ramadan. Allah beri kita lagi peluang dan ruang untuk kita terus dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi kita kekuatan melakukan amal wajib, amal puasa Ramadan yang alhamdulillah semua tak berani nak tinggalkan. Begitu juga diberi kita tugas untuk terus taat perintahnya dengan jaga sembahyang 5 waktu, semua tak berani nak tinggalkan. Dalam taatnya sembahyang 5 waktu itu ada yang berani tinggalkan. Tinggalkan apa? Tinggalkan berjamaah. Tempat azan diazankan. Ini ada yang berani tinggalkan. Sedangkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah, sama kita biasa dengar. Kan, dirikan sembahyang, keluarkan zakat di Ramadan. Dirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam sudah barang tentu kita akan laksanakan sungguh-sungguh. Tunaikan zakat memang wajib bagi kita semua keluarkan zakat. Yang mampu keluarkan, yang tak mampu dapat lagi zakat itu.
Dan apa Allah tuntut lagi? Warka'u ma'ar-raki'in. Yang ini kadang terlepas pandang mungkin. Rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk, kata Allah. Ini mungkin terlepas pandang. Jadi kita rukuk sendiri-sendiri. Sembahyang sendiri-sendiri kan. Sedangkan perintahnya Allah, sembahyang akan berjamaah, itulah maksudnya bersama orang-orang yang rukuk. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semalam kita dapat menunaikan solat maghrib, solat isyak, solat tarawih berjamaah. Dan hari ini kita dapat menunaikan solat subuh berjamaah. Katanya ulama apa? Sekurang-kurang untuk mencarinya malam Lailatul Qadar, datanglah solat subuh berjamaah sekurang-kurang. Afdalnya mula maghrib terus dengan sembahyang maghrib berjamaah. Lepas tu pengisiannya apa sebelum isyak? Sebelum isyak isilah dengan zikir ke solat-solat sunat ke Quran ke akhirnya. Isilah, carilah fakir masjid dengan sedekah, isilah masa itu. Kemudian sampai isyak jangan lupa solat berjamaah. Lepas solat berjamaah isyak ada yang dituntut, sangat dituntut. Bukan solat tarawih, solat ba'da isyak sangat dituntut. Solat tarawih itu dah khusus memang malam-malamnya Ramadan. Yang sangat dituntut solat ba'da isyak tu, itu yang sangat dituntut. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kita bekerja-kerja solat tarawih 20 rakaat, kita lupa solat sunat muakkadah yang dituntut ba'da isyak 2 rakaat kita tak buat. Tapi ada juga sebagian ulama kata itu solat tarawih itu termasuklah ba'da isyak tu. Jadi tak apalah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, orang yang dapat salat subuh berjamaah, insya-Allah orang ini adalah orang yang dapat Lailatul Qadar. Dan dalam hadis itu bukan dikata Lailatul Qadar, dikata kelebihan salat subuh berjamaah itu. Hazal hadis an Sayyidina Uthman ibn Affan. Ini hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai itu kata Sayyidina Uthman, aku dengar. Sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kata apa? Man shallal isya'a fi jamaah. Siapa yang dapat solat isya' fi jamaah, dalam keadaan dia solat itu berjamaah, faka'anna maqaman nisful lail. Ganjaran Allah gunakan macam dia sembahyang, dia qamah, dia dirikan sembahyang separuh malam. Andai katalah malam tadi Lailatul Qadar pukul 12. Kan separuh malam. Tadi kita dah selesai isyak dah balik. Ganjaran macam itu sekali. Walaupun kita rehat dapat isyak, ganjarannya itu seolah-olah kita sedang terus sembahyang sampai separuh malam. Siapa salat isyak berjamaah, siapa tak nak salat isyak berjamaah, ya tak apa. Apa dah cukup bagi dia. Yang paling teruk ni tak teruk juga, okey lagi. Solat isyak kat rumah, solat tarawih kat masjid. Allahu Akbar. Ini bukan paling teruk ni, teruk sikit dah. Okey juga tu. Pahala dapat berjamaah tu datang kan. Solat isyak kat rumah, tapi solat tarawih kat masjid. Solat isyak berjamaah tu fardu kifayah, fardu. Solat tarawih itu sunat. Jadi bukan saya kata buatlah solat isyak di masjid, tarawih di rumah, tidak. Saya tak macam itu kok. Saya kata solat isyak berjamaah di masjid. Kalau nak solat sunat di rumah tak apa, jangan terbalik. Jadi siapa yang dapat solat isyak semalam berjamaah, insya-Allah anda kata Lailatul Qadar. Nuzulnya itu turunnya semalam pukul 11 ke 12 kan kita sedang beribadah penuh. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Utsman, wa man shallal isya'a, siapa yang dia solatkan, wa man shallal subha, dan siapa yang dapat solat subuh fi jamaah, dalam dia berjamaah. Hadis biasa sangat kita dengar. Setiap ustaz tersebut faka'an nama adalah dia punya kerja tu. Dia punya kerja apa? Kerja solat tu. Faka'an nama shallal laili kulluhu. Allah akan jadi macam dia sedang ibadah terus sepanjang-panjang malam. Malamnya habis bila masuk waktu subuh tadi. Malam habis bila masuk subuh, jadi pagi. Jadi siapa dapat solat subuh berjamaah itu kelebihan. Dia dapat itu pada insya-Allah. Sebab dikira ibadah. Jadi sebab itu disebutkan paling kurang untuk dapatkan Lailatul Qadar. Solat subuh berjamaah. Solat maghrib tak nak berjamaah. Solat isyak tak nak berjamaah. Solat tarawih tak nak berjamaah. Solat subuh berjamaah itu paling kurang lah tu. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala dengan rahmat kasih sayang Allah sebenarnya. Dia pilih kita. Nak ditingkatkan amal, nak diganjari lebih pahalanya. Inilah Ramadan yang tinggal 6 hari lebih kurang. Habislah
Ganjaran yang berlipat ganda habis lepas ni 6 hari ni. Masuk hari Rabu esok maghrib raya sahaja, solat maghrib sekali macam solat maghrib sekali. Solat maghrib sekali besok maghrib raya tu hari Rabu, solat maghrib sekali macam solat maghrib sekali. Kalau berjamaah diganda 27 kali. Tetapi hari Selasa esok hari akhirnya subuh. Hari akhirnya apa? Hari akhirnya asar. Selasa tu hari akhirnya asar. Buat asar sekali, hari akhirnya besok macam buat asar 70 kali di luar Ramadan. Selasa esok. Jadi bulan ni jangan sampai tertinggal. Bulan akhir asar besok kita berjamaah. Ganda lagi 27. Siapa nak beri itu? Jadi hari ini kita diberi ruang dan peluang oleh Allah. Diberi pinjam dah 23 hari Ramadan. Adakah kita jadikan Ramadan sebagai bulan maghfirah untuk kita? Sebab ini bulan maghfirah. Adakah di Ramadan ini Ramadan jadi bulan yang membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, siapa yang di Ramadan ini dia hidup di Ramadan, tak jadi bulan Ramadan sebagai bulan dia selamat daripada neraka Allah, maka orang ini kata Jibril ba'uda. Apa ba'uda? Ini orang ini silaka. Atau mana lain, binasa lah orang ini. Samalah binasanya dengan orang yang nama Nabi disebutkan, dia tak solat kepada Nabi. Samalah binasanya dengan orang yang ada mak bapak yang telah tua atau salah seorangnya telah tua, tapi tak dapat khidmat untuk mereka sebagai jalan kita menuju surganya Allah. Orang ini ba'uda, kata Jibril. Jibril sebut tu silaka atau binasa. Ini satu pertama atas ke dalam hadis itu. Siapa yang hidup di bulan Ramadan, tak jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah, bulan jadi ampuni dan bulan sebagai menuju surganya Allah, hidup dia ba'uda. Ba'idal. Apa ba'idal? Ba'uda itu silaka atau binasa. Jadi kita dijadikan hamba-Nya Allah yang hari ini penuh dengan nikmat, dengan rasa ceria gembira, jalan ibadah puasa, jalan ibadah solat, jalan ibadah qiraatul Quran. Mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah. Apa doanya? Sebutnya apa doa? Allahumma sallimna li Ramadan. Kan ya Allah, Engkau selamatkan aku di bulan Ramadan ya Allah. Wa sallim Ramadan lana. Kau jadikan Ramadan selamat untuk kami ya Allah. Lagi apa yang ketiga tu? Fatasallimhu minna mutaqabbal. Dan dalam bulan yang selamat itu ya Allah, minna daripada aku ni Allah, mutaqabbal, terimalah apa amal ibadah masuklah hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tuan-tuan Allah SWT ni, saya baca kitab ni Tuan Haji Jafri menyimak. Kalau yang tersalah-salah, mungkin tersasulnya baca. Saya punya mata hari ini pakai sebelah kanan ni, dan hari kedua mata saya pakai sebelah kanan. Jadi kalau hari ni dah kena kopek dah dulu dah. Bulan 9 tahun lepas dah kena kopek dah. Ada salah banyak dosa ni. Rajin sangat menyangkut-nyangkut tanah. Sebetul masa mata. Jadinya hari ni tak dipakai. Menyimak ni kalau salah baca tu, doa Allah ya Allah. Dia dah hari kedua dah. Dan nak pimpin solat tasbih, solat tasbih tak tahu ni rasa macam tak mampu. Dia kata jaga-jaga mata. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sudah 106. Kita terus sambung di sini dalam masalah-masalah yang lalu bagi kita sebagai makmum dan sebagai imam. Kalau ditanya apa hukum makmum perempuan mentasbihkan Pak Imam. Ya, perempuan tidak dituntut tasbih. Perempuan dituntut tasbih. Lepas okey, apa hukum para perempuan mentalkinkan Pak Imam? Dan kita juga lelaki talkin juga kan. Apa maksud talkin? Imam salah, bacakan yang salah. Dia talkin. Perempuan juga imam dia salah, dia talkinkan Pak Imam, dia bacakan yang salah supaya imam betul. Kita tanya apa hukum dia? Hukum dia sunat. Ya, hukum dia tetap sunat. Dia adalah lepas. Anda kata berlaku semalam dan mungkin berlaku esok solat Isya, imam naik rakaat kelima. Apa hukum makmum belakang mentasbihkan subhanallah untuk imam supaya imam turun ke rakaat yang keempat semula? Imam naik rakaat kelima. Makmum yang belakang tahu ini rakaat kelima. Apa hukum makmum itu memberitahu ini rakaat kelima ni? Mentasbihkan subhanallah. Hukum dia tetap sunat, tak wajib. Siapa yang tak nak beritahu imam tu tak apa. Imam naik rakaat kelima biar dia bukan sengaja. Dia lupa.
Tak apa. Maka kita yang tahu, kita duduk selesaikan kita punya rakaat keempat. Dengan duduk itu sama ada nak baca tahiyatul akhir, baca silakan. Nanti bagi salam, imam bagi salam, baru kita bagi salam. Ataupun kita tak nak baca, kita tunggu saja. Jangan kata wajib bagi tahu, tak, sunat saja. Begitu dengan perempuan, imam dia naik ke rakaat kelima, solat Isya. Sunat dia tasbihkan subhanallah, dia sunat dia tasbihkan tepuk tangan dia. Untuk imam turun semula balik ke rakaat yang keempat. Sunat saja. Tak nak bagi tahu tak apa, biar. Tapi lebih-lebih dituntut kalau imam kurang rakaat. Imam sembahyang Isyak 3 rakaat. Nak bagi tahu dia tak? Sunat sahaja. Bukan wajib bagi tahu. Kita pun berdiri bagi tahu subhanallah. Imam tengok makmum berdiri, imam naik. Sunat sahaja. Kalau kita nak terus diri dengan rakaat ke-4 Isyak kita, imam duduk rakaat ke-3, biar dia. Tapi adalah mustahabah. Adalah sangat-sangat disukai. Makmum belakang. Yang paling dekat siapa? Siapa paling dekat dengan imam? Subhanallah. Apa hukumnya? Tetap sunat. Kalau imam terus duduk, tak mengapa. Selesaikan kita punya sembahyang. Nanti imam bagi salam, kita bagi tahu. Tadi kurang 1. Imam faham, dia akan naik tambah 1. Kalau naik rakaat kelima, tak nak bagi tahu tak apa. Nanti dia, yang tahu, duduk saja. Masalah ni kan, dalam sembahyang. Dia berlaku nanti tengok. Maka kita duduk. Duduk tu nak baca tahiyat ke tidak? Nak baca tahiyat dulu boleh. Tak nak baca pun tak. Kenapa tak nak baca? Saya nak baca nanti imam turun. Lepas imam rukuk, dan sujud 1, sujud 2, imam duduk at-tahiyyatul, kita bersama-sama. Okey, yang tadi satu lagi kes, dia tak nak baca, dia tak nak tunggu, dia baca dulu at-tahiyyatul innaka hamidum majid. Jangan bagi salam. Bila nak bagi salam, nanti imam dia rakaat kelima tu, imam bagi salam, baru dia bagi salam. Selesai masalah. Lepas sembahyang bagi tahu imam, tadi dia 5 rakaat tak apa. Okey. Yang tadi lepas sembahyang baru bukan bagi salam. Lepas bagi salam baru bagi tahu tadi rakaat 5 tak apa. Lepas bagi salam baru bagi tahu tadi Isyak 3 rakaat, mam, bangun imam tambah lagi 1. Tak ada masalah apa. Cuma masalahnya sekarang ni makmum. Imam naik rakaat kelima. Makmum nak naik ke tak? Nak naik ke tak? Nak naik ke nak tunggu? Nak naik ke tak? Dia pun naik rakaat kelima. Dia naik tu dia tahu tak itu rakaat kelima? Kalau dia tahu itu rakaat kelima, dia batal. Ya, ini kes ni. Dia tahu itu rakaat kelima, dia batal sembahyang. Dia wajib tunggu. Nak naik ke tidak? Dia datang dia punya zon dia kuat. Ini rakaat kelima, naik saja batal. Siapa yang naik tak batal? Yang sama-sama tak tahu dengan Pak Imam. Naik soal itu. Itu dalam masalah berjamaah, ni kita dalam masalah tasbih dan tasbih dan tasfih serta talqin ataupun fathun. Allah Alam. Jadi apa hukum dia? Tetap sunat, tidak wajib. Tapi dituntut bagi yang kurang rakaat, dituntut bagi tahu. Yang kurang rakaat, macam mana tadi? Imam tak nak naik pun rakaat keempat Isyak. Yang kurang rakaat itu, itu lagi-lagi dituntut subhanallah. Dan ketika bila kita nak mengajak imam kepada tempat yang betul, ketika kita berada di tempat yang betul. Ya. Imam naik rakaat kelima, kita pun naik rakaat kelima, kemudian kita subhanallah, kita ingat ini rakaat kelima, subhanallah. Subhanallah, itu salah tempat dia. Nak betulkan kita kat bawah sana kerana imam lebih rakaat. Jangan kita sama naik. Ataupun kita dah ternaik baru kita ingat. Allahu a'lam. Berikutnya. Hadis hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min isnaini faqala lahu dzul yadain aqasarti as-salatu am nasita ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadaqa dzul yadain faqala an-nas na'am qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalli ithnatain ukhrayain thumma sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Hadis riwayat Bukhari tentang Nabi solat kurang rakaat. Insya-Allah berpandu je ni. Insya-Allah kita betul. Hadis riwayat Bukhari tentang Nabi solatnya kurang rakaat. Daripada Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamatkan solat setelah menyempurnakan hanya 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberhentikan solat 2 rakaat bagi salam. Maka seorang sahabat yang dikenali sebagai Dzul Yadain bertanya kepada baginda, apakah solat telah dikurangkan bilangan rakaatnya? Ataupun Tuhan telah terlupa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah benar dakwaan Dzul Yadain itu? Orang ramai berkata benar. Dakwaan itu benar. Benarnya apa? Nabi bagi salam 2 rakaat. Sedangkan solat itu solat yang 4 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambung solat 2 rakaat lagi. Dan kemudian memberi salam dan kemudian takbir, lantas sujud seperti sujudnya dalam solat biasa atau lebih panjang daripada yang nama sujud sajdatain ini, iaitu sujudnya itu sujud 2 kali. Hadis daripada Abu Hurairah, sembahyang zuhur atau asar. Maka Nabi tahiyat awal, Nabi terus innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi. Semua sahabat sama ikut. Lepas sembahyang baru seorang tanya, ini jelas je lah. Sayyidina Dzul Yadain tanya, ya Rasulullah, tadi sembahyang 2 rakaat itu, Nabi nak dapatkan lagi khabar yang lain, betul ke? Tanya sahabat yang lain, betul ke tadi 2 rakaat? Maka yang lain semua membenarkan 2 rakaat. Maka apa Nabi buat? Berpaling ke arah kiblat semula, takbir masuk sembahyang, bukan takbir usalli fardhu dhuhri tadi zuhur, bukan. Okey, masuk semula sembahyang, tambah lagi 2 rakaat. Kemudian memberi salam, thumma apa dia kata? Thumma sallama. Kemudian Nabi diberi salam. Lepas bagi salam, thumma kabbara fasajada. Kemudian Nabi bertakbir untuk turun lagi Nabi sujud. Sujud itu sama dengan sujud yang biasa dibuat dan atwal ataupun lebih panjang daripada sujudnya. Namanya sujud, minta maaf, sujud. Namanya sujud apa? Sujud bukan sajadah, sejadah pula. Sujud sahwi. Semua senyap kan. Layak ni apa benda jadi sajadah. Sujud sahwi. Jangan membenarkan yang saya tak benar ni. Okey, Nabi sujud semula bukan sujud sahwi kan. Jadi dekat sini satulah. Bila dah tertinggal, terkurang, dah kita perbetulkan, jangan lupa ada yang dituntut. Sebelum bagi salam, sujud sahwi. Tapi kenapa ni Nabi dah bagi salam? Sujud sahwi. Maka dibolehkanlah beri salam itu. Selepas dibolehkan sujud sahwi selepas bagi salam. Dekat sini, thumma sallama. Kemudian Nabi tambah 2 rakaat, Nabi bagi salam. Lepas bagi salam, thumma kabbara. Kemudian Nabi takbir lagi sekali. Thumma sujud, thumma sajada. Dan kemudian Nabi sujud lagi sekali. Dan sujud tu dikatakan mithlu sujudi. Sujud tu panjangnya macam sujud biasa. Ataupun atwal, lebih panjang daripada sujud biasa. Kalau sujud biasa macam apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini subhana man la yanamu wa la yasu. Mungkin lebih panjang lagi. Jadi boleh dibuat. Siapa yang nak sujud sahwi selepas bagi salam, tak jadi masalah dalam sembahyangnya. Cuma syaratnya apa? Syarat orang yang nak sujud sahwi lepas dia bagi salam, baru dia ingat dia sujud sahwi, maka syaratnya mesti 2 kali sujud juga. Mesti ada tumakninah sujudnya. Duduk antara 2 sujudnya mesti ada tumakninah. Okey. Dah keluar tadi tu. Dah berhenti sembahyang dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi tertinggal 2. Bila tambah 2 kan patut ditutup silapnya tadi tu. Patut dikafarahkan. Tutup salahnya tu. Dengan apa? Tutup salah supaya dengan sujud sahwi. Kan? Bila nak buat? Yang ini Nabi buat selepas bagi salam. Syaratnya apa? Syaratnya duduk dulu betul. Dah bagi salam tu. Duduk tu mesti tumakninah dulu. Sujud 1. Mesti sujud tu tumakninah. Duduk antara 2 sujud. Mesti duduk antara 2 sujud tu tumakninah.
Sujud dua, mesti itu buat kita. Kemudian duduk betul, jangan terus bagi salam, tunggu dulu. Qadar tumanina, assalamualaikum. Siapa yang lepas duduk yang kedua untuk bagi salam tu, pula dia duduk betul, tu pun tak bagi salam. Solat yang tadi sah, batal. Okay? Solat subuh tadi, imam tak baca doa kunut je. Tuan perasan tak? Tak baca kunut nazilah. Kunut dia baca. Jangan tak baca kunut nazilah pergi sujud sawi. Tak ada. Jangan. Doa kunut tadi imam tak baca. Okay. Kemudian itu, imam dah bagi salam, dia masuk semula. Kita tahu ini masuk semula ni. Imam duduk semula, dua kali sujud. Itu sujud sahwi. Kan? Kemudian imam tak bagi salam. Solat batal. Bila dah keluar sembahyang, solat dah sah. Masuk semula untuk buat sujud sahwi. Betul. Masuk semula sujud sahwi. Sujud sahwi mesti tutup dengan salam. Jangan cari pasal tu. Maghrib tertinggal tahiyat awal. Semalam maghrib tertinggal tahiyat awal. Makan sup belum habis. Jadi imam baru hirau. Mazqatin suf. Sedikit dia hirau sup. Makan betul-betul lah sebelum sembahyang maghrib. Betul-betul makan tak kisah pun. Dalam kitab kita pun ada bincang yang dulu kan. Makan betul-betul tak apa. Lepas tu sembahyang ingat mangkuk. Hilang tahiyat awal. Ingat dalam rakaat ketiga tadi tak baca tahiyat awal. Okey, tak apa. Lepas ayat innaka hamidum majid, habis dah. Dah sah dah. Dia masuk balik. Kenapa? Dia teringat tadi nak kena tutup. Memang betul tadi tutup kurang, tertinggal tahiyat awal. Kan kekurangan sunat ab'ad kan mesti bukan wajib, mesti itu bukan mesti wajib. Kan kena tutup untuk menyempurnakan. Kemudian dah sah dia masuk semula untuk sujud sahwi. Takbir Allahu Akbar, dia sujud sahwi, kemudian dia tak bagi salam. Solat maghrib tadi batal. Ingat baik-baik. Mesti dia tak bagi. Jadi bagi salam dua kali. Satu bagi salam menutup sembahyang. Satu lagi siapa suruh masuk. Tak payah bagi keluar je. Balik cabut terus. Sambung musab tadi kan. Sambung kurma. Dia tapi jarang kita buat macam itu. Yang berlakunya macam ini. Yang itu jarang berlaku Pak Imam. Yang berlakunya ini macam ni. Buka betul-betul punya buka pula tu. Yang Ustaz dia memang benar memang hantar betul-betul. Datang imam rakaat ketiga maghrib. Ini berlaku. Yang show punya makan mangkuk punya 5-6 mangkuk memang baik hutang habis. Datang masjid okey juga tu, memang boleh jemaah, memang hati ni terbawa oleh masjid. Imam sebelum bagi salam, imam sujud sahwi. Ini berlaku. Dia datang masuk rakaat ketiga kan. Rakaat ketiga imam, dia satu rakaat. Sama baca tahiyat. Imam sujud sahwi. Dia pun naik. Imam sujud sahwi kerana apa? Kerana dia tertinggal tasyahud awal tadi. Masa tasyahud awal, dia masih kelenggang-kelenggung kat dapur lagi kan. Kelenggung, siap-siap kan. Masa imam tahiyat awal tertinggal tadi, dia masih kat rumah. Imam sujud sahwi, dia naik rakaat kedua. Solat dia batal. Imam sujud sahwi, dia naik rakaat kedua. Solat dia batal. Kenapa dia naik rakaat kedua? Memang patut pun dia naik rakaat kedua. Sebab memang itu rakaat bagi dia. Ya, memang patut kata dia. Tapi tak patut. Kerana sujud sahwi, semua dah punya tertib kan. Imam buat, makmum mesti buat. Apa keadaan? Walaupun di ketika salahnya imam, kita belum berada di kelompok salah. Tertinggalnya imam tadi, kita belum berada di kelompoknya tinggal imam. Belum datang tahiyat awal. Jadi begitu juga solat subuh. Solat tadi kan, imam tak baca doa kunut. Kita datang takbir Allahu Akbar, kita dapat kejar sujud imam. Kita sujud memang betul. Rakaat memang tak dapat lah, jelaslah kita pun dah jelas. Ini berlaku. Imam tak baca doa kunut, imam terus sujud. Imam sujud dah kita masuk, kita mentakbir Allahu Akbar. Memang tak payah baca sepatah apa pun. Kita pun sujud. Dah betul sangat. Kemudian imam innaka hamidun majid, imam sujud sahwi. Yang kita tak dapat satu rakaat tadi pun kita pun bangun untuk pergi ke satu rakaat kita. Kenapa bangun? Memang betul pun rakaat kita nak kena buat rakaat kan. Solat dia batal.
Apa yang wajib dia buat? Dia wajib ikut imam sujud sahwi. Ayat pasal wajib pula. Kan? Wajib buat sujud sahwi bersama imam. Masa imam salah aku tak ada. Ada ke tak ada ke? Wajib sujud sahwi. Jangan buat kerja. Ini berlaku dan ini berlaku. Imam sujud sahwi, dia bangun 6 rakaat sendiri. Boleh tak? Boleh, syarat sebelum berlaku pergerakan mufarakah. Itu penyelamat. Aku nak naik juga untuk rakaat satu aku, niat keluar dulu. Boleh. Dah. Satu lagi masalah mungkin. Ni yang satu jemaah penuh tadi. Tadi kita ada 10 sound. Penuh semua sekali. Imam tertinggal qunut ataupun imam tertinggal tahiyatul awal isya. Tak kira lah, jangan ada tahiyat awal lah. Lepas imam tertinggal tahiyat awal, kita ni pun sangka, memang kita pernah tahu dalam kaedah fiqahnya imam sujud sahwi ni, lepas imam bagi salam, apa dia buat dengan makmum? Yang ni apa hal imam bagi salam pula ni? Siapa yang nak bagi salam? Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Imam tak nak sujud sahwi kerana tertinggal tahiyat awal. Kita ikut imam bagi salam, sembahyang kita sah. Imam tak buat. Tetapi tuan, makmum ada hak untuk tutup tertinggal tahiyat awal. Makmum sujud sahwi. Yang 10 baris tadi semua sujud sahwi. Kenapa? Tadi imam tertinggal tahiyat awal. Imam tak buat, tak apa, imam tak buat. Makmum boleh buat. Ada syarat tak? Syarat mesti imam dah beri salam. Syarat mesti yang ini. Mudah-mudahan lah. Imam dah beri salam baru kita sujud sahwi. Syaratnya yang ini. Contoh, dah sebulan imam tak buat tahiyat awal solat zuhur. Kan? Sebulan dah 30 kali zuhur dah tak ada tahiyat awal. Dan imam tak buat pun sujud sahwi. Kita pun sama yang tak buat. Hari yang ke-31 zuhur, sah imam tak buat sujud sahwi. Panjang masa kita nunggu dah 30 hari dah. Hari ke-31 imam tak sujud sahwi, sebelum imam bagi salam kita sujud sahwi. Kenapa kita sujud sahwi? Kerana dah tahu ni memang dia tak sujud sahwi punya ni. Dah tahu hal dia bakal tak sujud sahwi. Pasal dah 30 hari, kita pun sujud sahwi terlebih dahulu sebelum imam beri salam. Solat kita batal. Pandai ambil tindakan kan? Apa? Pengalaman apa? Ini dah kali ke-31 sah, memang tak sujud sahwi juga ni dia ni. Sah terbagi salam. Kita pun sujud sahwi dulu sebelum imam bagi salam. Ini solat kita yang sujud sahwi dulu tu batal. Yang tak sujud sahwi solatnya sah. Ada nak tanya tak? Sujud sahwi ke apa hal? Mudah-mudahan jelas insya-Allah. Okey, berikutnya. Jadi yang tadi boleh diambil hukum-hukum yang tadi tu, nak buat sujud sahwi sebelum salam atau selepas salam. Mungkin ada sejarah dalam hadis ini. Mungkin ada sejarah dalam hadis ini yang telah kita pernah dengar, pernah baca. Kenapa Nabi salat zuhur atau asar 2 rakaat? Dan Nabi beri salam, semua tak bertelingkap, tak bertelingkap. Semua tunggu. Kenapa? Zaman ini tak boleh sama dengan zaman kita sekarang. Kerana ada ulama mengatakan zaman itu memang kita pun tahu zaman masih turunnya wahyu. Jadi sahabat yang sembahyang zuhur 2 rakaat, Nabi bagi salam, semua bagi salam. Ini ada pendapat mengatakan begitu. Nabi bagi salam, semua bagi salam. Dah bagi salam baru bagi tahu. Kerana apa tak bagi tahu dalam sembahyang? Subhanallah. Kenapa? Kerana zaman itu, zaman masih turunnya wahyu. Ada mungkin boleh berubah zuhur daripada 2 kepada 4, kepada 4 kepada 2. Jadi sahabat tunggu. Kalau sekarang dah tahu imam solat 2 rakaat, maka tuan, kita naik rakaat ketiga, beritahu. Tak wajib pun. Tak wajib bagi tahu. Tapi dalam sembahyang itu kalau kurang sangat dituntut bagi tahu. Kalau terlebih disuruh bagi tahu juga. Tapi tak seberat tuntut kurang. Bila luar sembahyang tanya,
Baru beritahu kenapa? Kerana zaman itu adalah zaman masih lagi penurunan wahyu, maka luar sembahyang baru dapat jawapan. Mana dan kalau sekarang kita meletakkan anggapan ini nanti lepas sembahyang bagi tahu. Tanya Pak Imam, kat tangga Imam tadi sembahyang zuhur 2 rakaat. Imam berkata ini wahyu baru lah. Wahyu baru. Sekarang salat zuhur 2 rakaat. Munasabah ke? Dah tak, bukan zaman tu lagi. Ataupun kita beranggap tadi aku tak beritahu sebab aku takut wahyu baru. Yang tadi dia yang takut. Yang tadi yang keluar ni Imam yang cakap. Kan lain. Dalam sembahyang nak bagi tahu aku khawatir bagi tahu ni kan wahyu baru pula. Jadi ini kita yang takut. Dan lepas sembahyang Imam pula cakap, memang dua ni sekarang ni wahyu baru ni. Zuhur memang 2 rakaat. Ini benda ni tak mungkin. Sebab itu dalam sembahyang selesai. Perkara dulu itu berlaku untuk ibrah, untuk panduan kita. Okay. Kita lihat hadis ini. Hadis ini pada zahirnya menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pada hadis ni kalau kita lihat kalamnya hadis tadi menunjukkan bahawa Rasulullah merujuk kepada kata-kata kebanyakan makmum semata-mata. Macam gitulah. Bila Zulyadain cakap, ya Rasulullah, tadi zuhur 2 rakaat, tadi sebenarnya 2 rakaat, kan? Nabi tak terus pegang pada kata Zulyadain. Nabi berpatah balik yang kat situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan riwayat mengatakan, Nabi tanya lagi. Nabi tanya lagi semula untuk sahabat yang lain. Apa cerita dia ni? Kenapa begitu? Namun jumhur daripada ashab daripada ulama fiqh kita menolak dakwaan itu. Nabi berkata apa dia? Merujuk kepada kata-kata kebanyakan makmum semata-mata. Tadi bila dah diberitahu Zulyadain, patut Nabi pun terus berpatah. Terus sembahyang tambah lagi, tapi tak. Nabi tanya pada sahabat lain dalam hadis atas ini. Namun jumhur ulama kata menolak dakwaan itu. Nabi bukan berpegang pada kata-kata orang ramai tadi, tak. Bahawa Rasulullah tidak merujuk kepada kata-kata mereka yang ramai tadi semata-mata. Bahkan baginda merujuk kepada keyakinan dirinya sendiri. Nah, ini nak disebut macam mana bila Nabi tanya pada yang ramai, dah tak yakin betul. Yakin tu bukan kerana pemberitahuan. Yakin tu memang dia yakin betul lah tadi tu 2 rakaat. Sebenarnya ginilah sebenarnya. Satu panduan untuk kita. Kalau berlaku begitu, kalau berlaku macam ginilah, buatlah cara yang Nabi tunjukkan. Sebenarnya kata ulama itu, ini datang atas yakinan sendiri. Yakin sendiri apa? Betul lah, memang 2 tadi gitu. Iaitu ketika mereka mengingatkan baginda, lantas baginda pun teringat. Apa ayat dia? Datang ingatan zannya tu setelah diberitahu, dan zan dia datang kuat, dia yakin. Bukan kerana ramainya yang bagi tahu, bukan. Kerana yakinnya datang, betul lah tadi memang 2 tu. Nak sampai kepada kita gitulah, untuk perbuatan mudah bagi kita umat akhir ini laksanakan ibadah. Sebab jangan disusahkan. Dah 2 rakaat bagi salam, naik niat semula usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin makmuman imaman, naik semula, tak perlu, sambung aja. Begitu, mudahkan kita. Sekiranya harus merujuk kepada kata-kata orang lain, nescaya baginda akan terus sahaja membenarkan kata-kata Zulyadain. Tengok tu. Ini kalau Nabi punya keyakinan tadi, Nabi terus ikut je kata sahabat, maka Nabi tak akan tanya orang lain pun. Tidak perlu bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Terus saja bila dah bagi tahu, patah balik teruslah semula sambung. Tapi Nabi tanya yang lain untuk meyakinkan diri dia. Itulah ayatnya. Nescaya baginda akan terus sahaja membenarkan kata-kata Zulyadain itu dan tidak perlu bertanya sahabat-sahabat yang lain sehingga mendapat keyakinan diri sendiri kerana rujuknya Zulyadain kepada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. Yang ketiga, baginda mengatakan lam tuqsari salatu wa lam ansa, bilangan kata rakaat tidak dikurangkan, mana lam tuqsar, tak dipendekkan, dan juga tidak lupa, walam ansa, dan aku tak lupa. Itu Nabi sebut, aku tak pendekkan, aku tak lupa. Maka Zulyadain mengatakan bal nasita, bahkan dia Tuhan, engkau terlupa ni. Tak kira dia berbalas begitu untuk kebaikan kita. Demikianlah penjelasan oleh Imam Nawawi mengenai masalah ini dalam Fathul Bari, menyusun semasa mensyarahkan hadis Zulyadain di atas tadi yang sama-sama kita dengar. Antara lain mengatakan Syekh Ibn Battal
selepas menghikayatkan, selepas menyampaikan tentang khilaf mengenai masalah ini, berkata Imam Syafi'i mengatakan kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, kata Imam Syafi'i, menyambung solat adalah kerana baginda merenung dan mengingatkan, lalu baginda pun teringat, bukan kerana diingatkan. Itulah Nabi cari keputusan sendiri. Nabi ingat betul aku tadi memang sembahyang 2 rakaat. Akan kesilapan yang lalu itu yang lepas tadi. Ibnu Battal mengatakan pendapat Imam Syafi'i ini pula boleh dinilai semula, kata dia. Ini adalah kerana jika benar begitu maka sudah tentu baginda akan menerangkan yang sedemikian kepada sahabat untuk menghindarkan kesamaran. Kata kalau takkan Nabi terangkan pada sahabat, aku tadi memang lupa, dia ingatkan baru aku ingat. Dari riwayat inilah Nabi berpegang pada pandangan sendiri. Nabi ikut pada ingatnya sendiri. Memang itulah solatnya yang tadi dibuat, dan keadaan dibuat 2 rakaat memang tidak cukup, maka dia dikehendaki membawakan siapa yang mengatakan Nabi lupa, siapa yang mengatakan Nabi ingat sendiri, silalah bawakan nukilan, bawakan dalil atau hujah. Kata siapa? Demikianlah kata Ibnu Battal. Penyusun Fathul Mu'in itu kemudian mengulas kata-kata Ibnu Battal 6 orang ni dengan mengatakan sebenarnya Imam Abu Dawud telah pun menukilkan hadis yang membawa maksud sedemikian dalam kata Sunan Abi Dawud melalui Tariq Al-Auza'i daripada Az-Zuhri, daripada Sa'id ibn Abdullah seperti berikut. Kita tutup hadis ni. Hadis an Abi Hurairah bi hadhil qissah wa lam yasjud sajdatain as-sahwi hatta yaqnahu Allahu dzalik. Hadis Abu Dawud, maksudnya daripada Abu Dawud kata tentang kisah ini, berkata Rasulullah tidak melakukan 2 kali sujud melainkan setelah Allah meyakinkan baginda mengenai perkara ini. Yang tadi tu dalam hadis tu kan Nabi buat sujud kan. Apa nak sebut, begitulah panduan yang disampaikan kepada kita. Andai kata kita tertinggal rakaat, pandu je lah. Sekiranya bilangan mereka yang menegur itu ramai sehingga kepada bilangan mutawatir, memang tak patut pun melakukan pembohongan, penipuan dalam bilangan yang sembahyang kita lah. Andai kata imam dia naik ke rakaat yang ke-5, makmum semua duduk rakaat ke-4, itu mutawatir, ramai tu yang duduk, tak mungkin ramai-ramai tu membohong, maka duduk je lah. Untuk jangan teruskan sembahyang rakaat yang ke-5 tadi. Tuan-tuan, siapa yang dia naik rakaat ke-5 kemudian datang yakin di rakaat ke-5, dia yakin ini rakaat ke-4, wajib dia turun. Siapa yang rakaat ke-5 dia naik, datang yakin dia ini rakaat ke-5 ni solat zuhur, wajib dia turun. Kenapa dia yakin itu 5? Kalau diteruskan juga sembahyang dia, solatnya batal, sah lah, solatnya batal. Kerana dia menyambung rakaat, dia dah tahu ini salah dia buat. Kalau dia tak yakin, memang dia lupa dan dia tak yakin rakaat ke-5 memang ni rakaat ke-4 bagi dia, sila teruskan walaupun terlebih. Begitu juga makmum yang dah naik tadi, dia yakin ni 5 ni, makmum itu juga turun. Kenapa imam tak turun? Imam masih turun, dah lupa. Kenapa kita turun? Kerana kita dah ingat. Jangan diteruskan rakaat ke-5 itu. Kenapa ikut terus? Kerana imam masih terus rakaat ke-5. Itu yang jadikan solat kita batal, kerana rakaat itu rakaat lagau. Turun je, tunggu di bawah. Dan membawa kepada ilmu daruri. Di sini tak perlu lagi lah, tidak boleh tidak lah. Ilmu daruri dalam ini memang tak boleh tidak lah. Nak menambah 5 rakaat ataupun nak mengurang 2 rakaat, maka adalah akur kepada teguran mereka. Siapa mereka itu? Jemaah yang ramai menegur kita dalam keadaan dia semua duduk, kita pun naik. Kita yakinlah jemaah itu tak bohong, turun aja lah. Tapi boleh tak kalau tak turun? Boleh. Macam tu. Kalau kita duduk rakaat ketiga solat Isya, ada yang menegur ramai, hingga dikata dalam bilangan yang mutawatir, ramai itu memang tak bohong lah. Dia naik rakaat ke-4, kita pun tahiyat rakaat ke-3. Maka ramai itu tak mungkin bohong, naik je lah sebagai Pak Imam. Itulah. Dan pun memang itu yang diamalkan kan. Ini adalah kerana persepakatan orang-orang Islam yang sampai bilangan mereka kepada bilangan mutawatir, bilangan yang ramai, yang tak mungkin berlaku penipuan atau pembohongan. Imam naik rakaat ke-4, yang lain makmum semua duduk untuk rakaat ke-3. Imam pun turun, tak mungkin lah ramai-ramai nak turun menunggu rakaat ke-3 solat Isya.
nak bohong Pak Imam, tak mungkin berlaku. Tak mungkin. Ataupun imam naik rakaat yang ke apa? Yang pertama solat subuh, kita semua duduk rakaat bagi tahiyat rakaat kedua, tak mungkin berlaku ramai-ramai. Kalau seorang-seorang kerana terlupa itu pun nanti dia naik ke imam gitu. Ini adalah kerana persepakatan orang-orang Islam yang sampai bilangan mereka kepada bilangan mutawatir, ya, ramai pada suatu perkara membawa kepada ilmu yakin, datang yakin kepada kita, ni betul lah memang aku kurang, ni betul lah memang aku lebih, ni betul lah aku naik yang kelima ni, imam semua duduk, dan akhir turun aja lah. Ni betul lah, ni rakaat keempat ni aku naik rakaat kelima, turun aja lah. Manakala beramal menyalahi ilmu yakin dikira sebagai bermain-main dalam masalah agama sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Azra'i. Dan tentu dibagi tahu, kalau tak bagi tahu tak apa. Dan tentu jemaah kat belakang tu tak naik rakaat kelima, semua duduk. Jangan main-main. Turun aja bila dia bagi tahu. Tapi kalau tak dibagi tahu teruskan aja. Tak salah pun. Bila bagi tahu subhanallah, subhanallah, tengok memang semua duduk. Ini aku rakaat lebih, turun aja. Itu yang disepakati. Kalau kita meneruskan juga rakaat kelima dan ramai yang bagi tahu, dekat-dekat sini jangan kita main-main dalam ibadah. Dalam keadaan ibadah itu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ada satu masalah ni. Orang yang sembahyang di atas kursi. Macam mana saya nak jawab? Orang yang sembahyang di atas kursi. Memang betul wajib, bukan susunan kursinya tak, bukan susunan bangkunya tak, bagi diri dia. Kalau dia tak mampu nak baca Fatihah dalam keadaan berdiri, maka di ketika iftitah tu baca je Fatihah. Habis dengan imam tak apa, baca dulu. Imam belum ambil Fatihah, kita dah tak mampu, duduk baca Fatihah. Jangan, masalah yang tanya, jangan terus berdiri imam baca doa iftitah, kita pun sama baca doa iftitah. Kemudian tak tahan diri baca doa iftitah, kita duduk baca Fatihah. Baca Fatihah patut dibaca tadi. Doa iftitah sunat ayat. Dia ada tanya begitu. Jadi dia punya, kenapa boleh tak saya mendahului imam dalam baca Fatihah? Boleh, tak apa. Ini bukan perbuatan. Ini dalam bacaan. Lepas tu dah kita tunggu duduk. Jangan kata menambah rukun, tidak menambah rukun. Kalau dia nak baca Fatihah, nak baca doa iftitah juga, sila baca. Dah tak tahan duduk. Nanti masa Fatihah boleh naik tak? Naik baca Fatihah. Satu dua ayat tak tahan duduk, selesaikan dengan duduk. Yang pertamanya tak baca doa iftitah, baca je Fatihah. Sayang-sayang imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak tahan duduk. Jangan dibaca sebenarnya Fatihah dengan duduk. Kerana dia mampu tadi. Kenapa dia pergi buat baca doa iftitah yang sunat hayat? Dia baca dengan diri, sedangkan Fatihah dibaca duduk. Habis jadi makmum sama tak apa. Habis Fatihah tak tahan, tunggu dengan duduk nanti. Untuk apa? Untuk nanti kalau dia boleh bangkit rukuk, naik bangkit dengan rukuk betul. Kalau tak boleh nak bangkit lagi, rukuk jelah dengan duduk. Ikut kemampuan. Tapi Fatihah, takbiratul ihram, dia satu rukun yang bergabung tiga. Apa dia? Niat satu, takbir dua, qiyam tiga, Fatihah. Bergabung tiga dalam diri itu. Dia teruskan. Diri satu, diri. Apa yang digabungkan dengan diri? Takbiratul ihram. Apa dalam takbiratul ihram? Ada niat. Okay. Lepas tu apa nak buat? Baca Fatihah. Itu gabung terus. Banyak rukun itu. Jadi kalau kita di atas bangku itulah yang mampu dijawab. Saya boleh tak baca Fatihah berserta imam? Ataupun imam baca doa iftitah, saya baca Fatihah, saya makmum? Ya boleh. Daripada saya baca Fatihah dengan duduk, sedangkan saya boleh berdiri. Tapi solat tarawih tak apa. Solat tarawih silakan. Imam pun duduk tak apa. Mula datangnya semua duduk iftiras semua. Kenapa ni solat tarawih? Boleh duduk, Farudin cakap apa? Jangan cakap kuat-kuat. Tapi mampu berdiri, buat diri lagi afdal. Sembahyang berdiri 100 markah, sembahyang duduk 50 markah. Nak boleh pandai kan? Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya lainnya insya-Allah selesai ya, Pak Haji. Ha?
Sekali lagi, sekali lagi. Okey, kita mau. Allahumma salli ala Muhammad. Imam tinggal doa. Kemudian imam tak sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi. Okay? Kita satu imam tak sujud sahwi, kita nak sujud sahwi. Syarat kalau nak sujud sahwi imam tak buat. Syaratnya mesti setelah imam beri salam. Okey, soalannya apakah kita juga kena beri salam? Betul? Jawabnya kita tak payah beri salam. Imam bagi salam selesai. Kita jangan bagi salam dulu. Imam bagi salam yang pertama dah cukup, dah boleh dah. Tapi afdal setelah imam beri salam yang kedua. Kita bagi salam. Kalau imam belum sempurna salam pertama, assalam, kita buat sujud sahwi, solat kita tadi batal. Kan? Begitu juga lah kita. Ya. Dalam sembahyang-sembahyang fardu yang lain adalah sangat-sangat dituntut. Jangan bagi salam dulu sebelum imam bagi salam kedua. Wajib kita bagi salam setelah salam pertama imam. Wajib, kan masanya wajib. Tapi dalam wajib itu afdal bagi salam setelah salam kedua. Selesai. Kita masbuk. Kita nak sambung rakaat ketiga maghrib. Wajib kita mula menyambung setelah imam beri salam pertama, wajib. Afdal kita naik menyambung setelah salam kedua imam. Jangan naik dulu. Selesaikan salam kedua baru kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila imam dia ragu tau. Buat ke tak buat, buat ke tak buat, buat tak buat. Jadi dasarnya kita tak buat. Dia buat tu. Imam bagi salam. Dan ini yang ini. Tadi kan imam buat ayat awal kan. Kita boleh tak ragu. Niatmu apa? Niatmu. Imam sujud sahwi, jangan. Yang lain jangan. Okay? Siapa yang tak nak ikut? Siapa yang nak ikut dia memang wajib ikut kalau dia tak mufarakah. Imam aku tertinggal ke tidak ni? Tertinggal ke tidak ni? Dalam hal itu dia sujud sahwi kerana datangnya kemudian aku tertinggal, betul? Okey, bagi makmum dia tahu memang tak ada apa tertinggal. Kalau dia tak nak sujud sahwi dia mufarakah. Kalau tidak dia mesti sujud sahwi walaupun apa kesempurnaan. Kita takut yang imam tertinggal apa tau? Rupa imam tertinggal salawat atas Nabi wa ala ali Muhammad. Kita tak tahu pun imam sujud sahwi kita. Allah alam bisawab. Ya. Jadi sujud sahwi sudah imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita boleh buat setelah imam bagi salam. Jadi mudah-mudahan duduk seketika ilmu ada manfaat di Ramadan. Lama, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita tak dapat macam duduk 70 kali. Hari ini punya duduk kelas berdoa ini macam kita duduk 70 kali di luar Ramadan dan habis dah 70 kalinya. Jadi kita doa pada Allah sungguh-sungguh mudah-mudahan Allahumma sallimna di Ramadan. Engkau selamatkan aku di bulan Ramadan. Wasallim Ramadan lana. Engkau jadikan bulan Ramadan selamat untuk kami ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Dan ya Allah, ini 2 bulan selamat ya. Aku selamat, bulan selamat. Ya Allah, aku mohon taqabbal terimalah amal-amal aku semua ya Allah nama kita. Jadi mudah-mudahan ini akhirlah penangguhan rasanya. Bila mungkin raya haji baru panggil kita datang. Tak panggil kita duduk dan diam pada subuh ya. Jadi ini rasa lepas ni kita jumpa lagi rayanya Rabu. Jadi hari raya tu mudah-mudahan beberapa hari yang sebab ini lagi pecut kita dengan Qurannya, dengan solat-solat sunatnya dan dengan sedekahnya dan isilah sebaiknya mengikut apa yang Nabi nak. Sempurnakan bulan Ramadan dengan siam dengan puasa.
Puasa sah, sempurnakan puasa dengan qiraah baca Quran. Puasa sah, tapi sempurnakan puasa dengan qiyam, dengan diri qiyamul lailatan tatawuan, dengan dirinya malam banyakkan sembahyang. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya tentang mudah-mudahan berkat demonstrasi dengan rahmat kasih sayang Allah ampuni dosa kita insyaallah di bulan Maghfirah dan Allah ampuni dosa maafkan kita sekali insyaallah. Mudah-mudahan semua dengan rahmat kasih sayang Allah sama menjalani ibadah puasa selama menunggu syawal tiba. Nanti satu syawal nangis ya semua, kita nangis ya Allah. Tahulah kita dapat kita Ramadan akan datang. Kita dapat Ramadan terakhir. Kita berharap juga kalau Engkau ambil aku ya Allah di Ramadan ini tak cukup ya Allah, tak cukup ya Allah. Jadi minta panjang umur dan sehat afiat buat untuk ibadah. Sebelum Ramadan akan datang. Aku lupa lihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wa ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta saya hati doakan saya. Tak apa dah. Saya punya mata kiri tak nampak. Saya arah mata kanan. Ya Allah, tak tahu. Kalau tutup dia kata nampak betul dia baca kitab. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hadiah je. Hadiah tak dapat ni.